Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama panjat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih bagi kita umur yang panjang, yang mana kita dapat taat pada Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita di mana kita berada, siapa kita, apa yang kita buat, apakah pekerjaan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kita jangan tinggalkan. Kerja apa pun kita, oleh pagi sampai petang, overtime ni sampai malam, yang penting Allah Subhanahu wa taala dan rasul di hadapan. Tak kira dia seorang guru ke, dia seorang doktor, dia seorang penjaja, dia kerja pasal malam, yang pentingnya Allah dan rasul dia dahulukan. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala dia dahulukan, insya-Allah Allah bagi keberkatan. Walaupun di sisi manusia orang pandang remeh kat dia, pandang rendah. Sebab apa? Dia tak ada pangkat. Sebab apa? Sebab dia tidak ada pekerjaan yang tetap, kerana dia tak berpelajaran tinggi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika dia ada perintah Allah Subhanahu wa taala, jika dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang tu kaya, ada duit banyak, kereta besar, duduk dalam rumah aircon, sejuk lagi. Orang lain musim panas tapi dia sejuk, tapi dia tidak dapat bangun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia rugi dan rugi. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi hadis kerubunan, kita ada satu ayat daripada surah Al-Maidah. Sama-sama kita kongsi surah Al-Maidah, supaya ayat ini menjadi sempadan ataupun satu borders pada kita, supaya kita tak jerumus dalam kita bergaul dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak mengambil Allah dan Rasul sebagai Tuhan, sebagai aulia ataupun sebagai yang kena sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Maidah ayat 51. Jadi kalau orang mengerti bahasa Arab, dia kata, "Allah ustaz ni nak cakap bab politik ni." Tengok ayat ni dah, sebab ayat ni ayat bukan ayat politik, ayat untuk diri kita sendiri. Tadi saya keterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman ni, ayat ni telah diturunkan di Madinah. Khitabnya kepada ataupun atau dihadap cakapnya kepada orang-orang yang dah Islam dah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni diturunkan di Madinah sebab bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Baca Quran kita tahu ya ayyuhallazina amanu, ini ayat yang diturunkan Madinah, khitab cakap, hadap cakapnya kepada kita, kepada orang Islam yang beriman. La tattakhizul yahuda wan nasara, janganlah kamu ambil, tattakhizuni ambil ataupun kita jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara ni sebagai kawan. Aulia ni banyak banyak pentafsiran aulia sebagai kawan. Kalau kita dalam negara, aulia ini adalah ketua-ketua. Apa tu, kita dalam organisasi, aulia ni adalah orang atasan tu, itu aulia. Kalau kita dengan kawan kita adalah aulia ataupun teman semasa kita berkomunikasi. Aulia ba'duhum awliya'u ba'd, antara satu sama lain ni kita ataupun bermuamalah kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Wa man yatawallahum, dan sesiapa yang mengambil mereka
ataupun melantik mereka ataupun memilih mereka sebagai teman hidupnya, fa innahu minhum, dan dia adalah sebahagian daripada dia. Dia adalah sebahagian daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesan daripada kita mengambil orang-orang yang bukan Islam sebagai kawan kita dalam urusan agama. Kawan kita, ataupun kita ambil kawan kita yang bukan orang Islam, kita ikut dia, dan apa kesan dia? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Bermakna kita ni termasuk dalam golongan orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi tuan-tuan demikian, Allah Subhanahu Wa Taala banyak tafsiran aulia, yang mana tafsiran, kalau ikut tafsiran aulia, yang dikatakan di sini ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada zaman Nabi SAW ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia inilah yang perancang, mastermind untuk merosakkan barisan tentera Islam dan juga kacau bilau di Madinah. Mereka tak boleh tengok kesenangan ataupun kehidupan sahabat ataupun Rasulullah SAW bahagia. Dia ada cara tersendiri untuk menghancurkan. Sebab itulah apabila berlakunya dalam peperangan Qainuqa di Madinah, perkara kecil je tapi diperbesarkan oleh Abdullah bin Salul ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benda tu jadi besar hingga kan Bani Qainuqa ni tidak puas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ambil keputusan untuk halau mereka keluar daripada bumi Madinah. Wa man yatawallahum, dan jika kamu melantik mereka sebagai ketua, apa tu, dalam organisasi, dalam negara, kita lantik orang yang tidak bertanggungjawab, orang yang tak tahu agama pun, melantik menguruskan orang yang bahagian agama, teruklah kita. Oleh itu kita tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala kena mengaji. Jangan biar kepada orang yang bukan Islam menguruskan orang-orang Islam. Jadi kita masuk hadis kita, tuan-tuan. Saya tak nak cakap banyak benda ni. Sebagai kita punya sempadan semasa kita, dan orang kita akan tahu. Dan ayat ni ayat-ayat Quran, kita tidak boleh kata tak betul. Ayat lain, kalau ayat bersama ayat solat, aqimus solat wa atuz zakat, kita ambil pulung, kita beramal. Tapi ayat ni kita pelan-pelan sikit, tak boleh. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala atau berkaitan dengan baik, berkaitan dengan buruk, semua yang kita ambil. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam tu, agama Islam tu seluruh, semua sekali. Jangan kita pilih. Ini hadis yang ke-26. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ni Riyadhus Shalihin ni, dia main macam ni. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, inna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, summa sa'aluhu fa'atahum, summa sa'aluhu fa'atahum. Banyak sangat hatta nafida ma 'indah faqala ma yakunu 'indi min khairin falan adkhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'affa Allah wa man yastaghni yaghni Allah wa man yatasabbar yusabbaruhu Allah wa man a'ta ahadan ata'an khairan wa awsa'a min sabrin wa awsa'a min sabrin. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin macam ni. Yang mana hadis ni hadis pada Bukhari. Hadis muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan riwayatkan oleh Muslim. Jadi Muslim, saya ulang lagi, saya tak faham. Muslim dan Bukhari ni dia tidak pernah tengok Abu Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id Al-Khudri ni sahabat Nabi. Bukhari Bukhari meninggal pada 256 Hijrah. Ni sahabat Nabi ni tak ada hijrah lagi pada masa tu. Tahu hijrah bermula dalam zaman Umar Al-Khattab. Jadi Muslim ataupun Bukhari tidak pernah dengar daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bagaimana kita nak jumpakan, bagaimana mereka ambil hadis ni? Kita tengok, kita balik buku ataupun Sahih Bukhari, macam ni hadisnya. Ni dalam Bukhari. Bukhari telah mengambil hadis ni, ini cara hadis ni. Bukhari telah mengambil hadis ni daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf telah mengambil daripada Malik. Semua orang tabi'in ni. Malik telah ambil hadis ni daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab ni hidup zaman Umar Abdul Aziz, Ibnu Syihab. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ni telah ambil hadis ni daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Dan Atha bin Yazid Al-Laythi ambil hadis ni dengan hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kita tengok ada persambungan antara Bukhari dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ni tidak putus. Okey, apabila kita tengok dalam Muslim, kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Kalau buka-buka Sahih Muslim tu, hadis yang ada nombor, saya tak salin. Muslim telah mengambil hadis ni daripada Qutaibah bin Sa'id. Bagi kita tahu belajar hadis ni, apa dia hadis? Kan hadis ni adalah matan juga, adalah sanad adalah hadis. Bukan kita baca saja kan, ya bahagian tengah tu, tapi bahagian atas juga dinamakan hadis. Kalau orang tanya kita hadis, kita tak ngangor lagi, kita tahu. Qutaibah bin Sa'id telah mengambil ada hadis ni pada Malik bin Anas. Walaupun tak faham, insya-Allah lama-lama kita buat dengar lagi insya-Allah kita boleh faham. Malik bin Anas telah mengambil hadis ni pada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sama juga jumpa tadi. Dan Syihab ni ambil Atha dan Atha bin Sa'id Al-Khudri. Yang jadi muttafaqun alaih dalam kitab dia jadi macam ni. Okey, Bukhari telah mengambil hadis ni pada Abdullah bin Yusuf, dan Muslim telah mengambil hadis ni pada Qutaibah bin Sa'id. Lepas tu mereka berjumpa di sana, Malik bin Anas. Hadis ni, sebab itulah hadis dinamakan muttafaqun alaih. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Semuanya rawi-rawi atau nama-nama rawi ni mereka yang hebat, mereka yang siqah, mereka yang ahli hadis, mereka yang boleh hafal hadis. Mereka apabila kita tanya, apabila 10 orang tanya dia boleh je baca hadis ni sebiji macam tu. Itu dinamakan siqah, dhabit. Ini makna hadis tadi. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar. Abu Sa'id Al-Khudri kata, Abu Sa'id Al-Khudri kata, sesungguhnya manusia ataupun orang-orang Ansar telah meminta Rasulullah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminta sedekah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, maka Nabi bagi. Ini sifat Nabi. Summa sa'aluhu, kemudian dia minta sekali lagi, depa minta kepada Nabi sedekah, Nabi bagi. Fa'atahum hatta nafida ma indahu, hingga habis harta yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi harta kepada mereka, ma yakun indi min khairin, aku tidak ada habis dah harta aku. Nabi kata, aku tidak ada lah harta di sisiku, falan udakhirhu, dan aku tidak menyembunyikannya daripada engkau, daripada kamu semua. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, sesiapa yang tidak meminta-minta, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepuasan kepadanya.
Wa man yastaghni yughnihillah. Sesiapa yang minta supaya dia nak kaya, maka Allah SWT bagi kekayaan kepadanya. Ini janji Nabi. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Sesiapa yang bersabar ataupun siapa yang melakukan perbuatan sabar, yusabbirhu Allah, Allah akan beri sifat kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan. Tidak ada pemberian yang lebih baik kepada seseorang tu, satu pemberian yang cukup bagus dan cukup cantik, awsa'an yang cukup luas daripada sabar. Jadi tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ni kana min khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yus'alu syai'an yajidahu illa atahu. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak akan minta pada orang lain kecuali sifat dia memberi. Sahabat Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak minta, dia tak akan minta kepada sahabat lain. Hingga kan dalam hadis Bukhari, Nabi boleh jual baju besi dan yang digunakan dalam peperangan tu untuk mendapatkan balasan makanan daripada pihak lain. Maksudnya dia tak suka minta-minta dengan sahabat-sahabat dia, walaupun sahabatnya rela bermati-matian untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak ambil kesempatan. Kita kawan-kawan kita tuan-tuan, kalau kita bos kita tak akan ambil kesempatan pada kita. Ataupun kita jadi pengerusi surau ke, pengerusi mana-mana pun, kita tidak akan ambil kesempatan dengan jawatan yang kita ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak minta, dia bagi je. Apa yang sahabat minta dia bagi, dan dia Nabi ni tidak, perangai dia tidak minta kepada orang lain, tak akan minta pertolongan pada sahabat-sahabat lain. Bal kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sesuatu benda ni dengan perasaan dia tidak takut fakir. Kadang-kadang kita nak bagi ke orang ni, kita takut kita jadi miskin. Kita ada duit RM5, RM10 dalam poket, pada dasar mata kita, kita bagi kat surau RM5, kita balik tak ada RM5 tu jadi hak surau, kita tak ada. Kita rasa kita tak ada dah, habis dah duit kan. Ataupun kita bagi kat orang sedekah tu, pada hakikat mata kita nampak memang duit tak ada lah, bagi kat orang lain, kita tak ada dah duit. Tapi sebenarnya di sisi Allah Subhanahu taala bernilai. Itulah harta kita. Bukan yang ada dalam poket itu harta kita, yang masuk dalam perut orang itu harta kita. Yang masuk perut kita sendiri tak dikira. Yang masuk perut orang lain, contohnya perut anak-anak yatim, makanan tu masuk perut anak-anak yatim, orang anak yatim akan jadi senang dengan makanan yang kita beri. Itu yang pahala yang kita dapat. Ataupun kita ajak orang pergi makan kat rumah kita dalam keadaan lapar, dia keadaan lapar, kita ajak pergi makan, dia pun rasa seronok pergi makan, maka itulah pahala yang kita dapat. Bukannya kita belanja untuk diri kita. Itu memang kalau ikut fiqh memang kita kena nafkah kepada diri kita, tapi untuk dapat pahala di sisi Allah SWT lebih daripada orang lain, itulah yang kena buat. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, amalan yang paling dia suka apabila dia memberi, orang lain tak tahu dan tuan rumah pun tak tahu. Dalam satu kisah, dalam zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ni dia suka bagi sedekah pada waktu malam. Dia akan bagi sedekah waktu pada malam, orang lain tak nampak, dan tuan rumah yang terima pun tak tahu siapa yang bagi. Tengok-tengok ada depan rumah dia, tengok-tengok ada, lepas tu esok ada. Jadi benda tu tak putus hingga ke Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Barulah wanita tu tadi tengok, makanan dah tak ada dah. Lepas tu dia cek dalam kampung tu, siapa yang mati, mungkin mati kan, dia tak dapat. Lepas tu dia cek tengok Abu Bakar As-Siddiq. Rupa-rupanya selama-lama Abu Bakar As-Siddiq yang bagi makanan dia pada waktu malam, dia pun tak tahu. Ini amalan Abu Bakar As-Siddiq dia suka. Kalau kita pergi tengok dalam Hayatus Sahabah, ada cerita sedekah ataupun pemberian Abu Bakar As-Siddiq, ataupun kelakuan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq yang digemari. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perangai Nabi. Kana yu'ti ata'an man la yakhshal faqra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu benda dengan harapan dia tak akan jadi miskin, ataupun dia tidak takut pada miskin. Dan keadaan Nabi juga wa ya'ishu fi baitihi 'aishal fuqara, dan Nabi hidup dalam kehidupan di rumahnya sebagai orang miskin. Sebab di dunia tuan, orang miskin dengan kaya mana ramai. Kita jadi orang kaya, kita makan kenyang, duduk rumah hebat, duduk rumah ekor, kita tak boleh rasa sebagaimana orang susah.
Macam mana nak rasa? Kita kena turun mustawa kita kena hidup sebagaimana orang susah. InsyaAllah kita dapat rasa macam mana orang susah rasa. Sebab itulah diwajibkan berpuasa, untuk rasa macam mana orang lain lapar kalau tidak makan. Dalam satu hari kita puasa, kita akan lapar. Macam itulah orang miskin, orang yang tak ada makanan lapar. Kadang-kadang kita makan berlebihan. Kita ada, kita sayang nak bagi, kita rela buang lagi lah tu sampah daripada bagi ke orang lain. Kadang-kadang kalau kita penjual, bukan nak kata kan, kadang-kadang sepatutnya yang rasa-rasa nak tak habis tu kan, kita boleh bagi, dan kita rela buang lalu tu sampah daripada bagi ke orang lain. Sebab apa? Sebab kita nampak keuntungan, nampak pada waktu dasar, nampak pada zahir sahaja benda tu merugikan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, apabila kita nampak hakikat, inilah hakikat iman, hakikat kita nampak, kita bagi satu benda tu bukan kita rugi, kita bagi satu benda tu kita dapat pahala, kita dah kaya. Sebab tu dalam ucapan Nabi Ibrahim bagi tahu dua perkara, dua kalimah yang ringan pada lidah, kalimatani sakilatani, kalimatani khafifatani fil lisan wasakilatani fil mizan. Dua kalimah yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau tuan-tuan tengoklah buku Fadail Amal tu ada. Itu kitab hadis yang berada dalam kitab Bukhari di akhir sekali. Nabi Ibrahim kata, dua kalimah yang paling ringan di mulut, berat di timbangan. Dan dia minta kepada ada orang-orang ke zaman supaya dia bagi tahu apa, taman-taman syurga ataupun ladang-ladang syurga ni tanah dia subur. Kalau kita bercucuk tanah, kalau kita sebut perkara dua benda ni tuan-tuan, seolah-olah kita bercucuk tanah untuk diri sedia di akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Hadis ni berada di ujung sekali dalam kitab belakang dalam kitab Bukhari. Kalau nak rasa nak cepat, buka Fadail Amal tu ada bahagian zikir. Jadi tuan-tuan demikian Allah SWT, kalau kita dapat nilai kita dapat nilai benda tu tuan, insya-Allah kita dapat lakukan. Tapi kerana kita iman kita nampak atas darat saja, surface, tak boleh jadi hakiki. Kita tak rasa benda tu benda yang boleh menyelamatkan kita di akhirat. Kita kata subhanallah walhamdulillah, ataupun subhanallah alhamdulillah ni malas nak sebut, rasa payah sangat nak sebut, atau buang masa sebut. Baik kita sembang kedai kopi, dapat test cawan jadi. Tapi sebenarnya sambil-sambil kita minum, kita boleh tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah, sambil-sambil jalan. Sebab dalam keadaan kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang mutalazimah bil zikri, sesiapa yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ni adalah hati dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hati mati tuan-tuan, hati yang tidak ada sebutan kalimah Allah dalam hati kita, itulah hati mati. Apabila hati mati tuan, orang cakap ayat Quran, orang cakap jangan kamu melantik orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, kita buat doa. Sebab apa? Buat hati kita dah mati. Hati kita mati tuan, apabila tengok maksiat di depan kita, tak rasa apa pun. Kita tengok ahli keluarga kita lakukan maksiat, kita tak rasa apa pun. Sebab apa? Hati kita mati. Kita tengok isteri kita keluar tanpa tudung, tanpa pakaian yang elok, yang tak menutup aurat, kita rasa tak rasa apa pun. Sebab hati dah mati. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu muhasabah pada diri kita, diri saya juga. Mudah-mudahan apabila kita dengar pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita nak rasa nak buat. Apabila dengar sahaja kemungkaran yang berlaku, hati kita sungguh benci, walaupun kita tak mampu nak pergi ubah dengan tangan kita. Kalau orang dah mampu, kita boleh ubah dengan tangan. Kalau kita tak mampu juga tuan, kita benci satu maksiat tu dengan hati kita. Kita rasa jiran kita ni memang teruk perangai dia, aurat terbuka, dia pergaulan bebas. Kita nak tegur dia, kita takut dia terasa hati. Kita benci, bukan kita benci dia, kita benci sifat dia. Nabi SAW apabila seorang Yahudi lalu di depan baginda dan sahabat-sahabat, Nabi menangis. Nabi menangis tengok orang Yahudi masuk neraka, orang Yahudi bukan Islam. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah menangis? Dia kata apa? Nabi kata, aku bukan benci dia, aku benci sifat dia tu. Jasad, tubuh jasad dia Nabi sayang,
kepada orang-orang kafir, tapi perangai dia tu, akidah dia Nabi tak suka. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu taala, begitu juga kita tuan. Kita benci seseorang tu bukan benci jasad dia, kita benci perangai dia. Kita tak nak tengok perangai dia. Jangan kita benci. Lantaran itu kita tak bagi tahu nasihat kat dia. Sekiranya kita benci keseluruhannya. Ni kita benci dengan keluarga hang sekali kita benci. Dengan 7 keturunan kita benci kat hang. Tu kita. Fahuwa alaihi salatu wassalam akramun nas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia manusia dan seberani-berani manusia. Berani apa? Kenapa dia sebut berani? Sebab apa? Sebab nak bagi harta kita tu tuan, takut nak bagi harta kita pada orang, takut apa? Takut miskin, takut duit hilang, takut tak ada, takut jadi tak makan lapar, takut. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin, dan kita pun diminta supaya tafakuh dengan hadis ni, insya-Allah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan. Walaupun kita tak boleh mempersoalkan, walaupun perintah zakat, perintah sembahyang, kita kena bagi, kita kena buat terus. Kita kena membelakangkan urusan kita. Kita kena dahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga bagi tahu, summa hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighfaf wal istighna wal sabr. 3 perkara yang Nabi suruh buat mengikut hadis ni. Pertama sekali, Nabi minta kita kurangkan minta kepada orang lain. Sifat meminta-minta kepada orang lain kita kena kurangkan. Yasta'fif ni mengurangkan minta pada orang lain. Kalau kita tak mampu sangat, kita minta pertolongan. Tapi kalau kita boleh buat sendiri, kita buat. Jangan suka perangai kita. Orang nak tahu, orang tahu dah kita datang rumah dia, tu lah nak minta apa dia tahu dah perangai kita. Yang susah apa, yang rasa senang pun nak boleh selesai sendiri pun dia tak selesai. Dia nak cuba minta pada orang lain. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita kurangkan supaya kita buat sendiri. Dan Nabi Daud alaihi salam pun dia suka perbuatan yang dia suka dia sendiri. Dia suka kerja yang dia buat dengan tangan dia. Dan Nabi Daud adalah satu contoh Nabi yang suka menyempurnakan kerja dia. Wa may yasta'fif yu'affallah, dan siapa yang kurang meminta daripada Allah Subhanahu, daripada makhluk, maka Allah Subhanahu taala akan bagi kepuasan kepada dia. Yakni wa may yastaghni bima indallah amma fi aidin nas, sesiapa yang minta kekayaan daripada Allah Subhanahu taala, bukan daripada manusia, dia minta daripada Allah Subhanahu taala, maka Allah Subhanahu kata yughnillah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu taala akan memberi kekayaan kepada dia, memberi kelapangan padanya. Syaratnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man yas'alun nas wa yahtaju lima indahum, dan ada pun manusia yang suka minta dengan manusia yang lain, fa innahu, dia kata wa innahu saya baqa fi qalbihi, maka dia akan kekal dalam hatinya sebagai fakir, wa iyazubillah. Dia minta jauh daripada Allah Subhanahu taala, daripada sifat meminta-minta. Sebab meminta-minta ni akan menjadi hati kita fakir, hati kita miskin. Sebab apa? Kita minta dengan orang, kita minta dengan Allah Subhanahu taala, insya-Allah kita akan mudahkan. Yang kedua, wal ghina ghanal qalb. Orang yang kaya sebenarnya tuan-tuan bukan kaya harta, kaya hati dia. Hati dia rasa penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faiza istaghnal insan bima indallah amma fi aidin nas. Apabila manusia meminta kekayaan dengan manusia yang lain, dengan apa yang ada di tangan manusia yang lain, aghnahu Allah 'anil nas, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan bagi. Sebab apa? Dia minta dengan orang lain, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyan wa yasta'fif, kita sebut dah tadi. Yang ketiga, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Ini tajuk kita sebenarnya, berkaitan dengan sabar. Dan sesiapa yang melakukan atau menunjukkan perbuatan sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi sifat kesabaran dalam hati dia. Sifat sabar ni bukan boleh reka, bukan kita nak berpura-pura sabar, sebab dia datang dengan pemberian Allah. Kalau kita dah biasa sabar dengan perangai makhluk yang lain, dengan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, nak laku benda baik bukannya
Bukannya senang tuan-tuan. Nak berlaku benda baik, nak mai sembahyang, nak bangun pagi-pagi lagi subuh, nak mai bukannya senang. Kita juga sabar dalam melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu